القائد الأعلى المسدد نبينا الهادي محمد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوغى من غير خوف وحنين والأحزاب تشهد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوغى من غير خوف وحنين والأحزاب تشهد. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Aidilfitr, walaupun mungkin dah nak tekan habis dan mungkin ramai di kalangan kita yang masih lagi ada aktiviti hari raya, kerana kita Malaysia Raya 30 hari. Kita sambung semula perbincangan kita di dalam kitab ataupun Babul Yaqin wa Tawakkal. Ayat-ayat Al-Quran dahulu telah kita baca sedikit sebanyak, dan saya akan terus memasuki pada hadis yang awal yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bab yakin dan tawakal. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umamu fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ruhayt والنبي ومعه الرجل ورجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبره فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن
faqal ud'u Allah an yaj'alani minhum, faqal anta minhum. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه. Hadis ini agak panjang dan hadis ini mempunyai beberapa makna yang menarik. Hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu Abdullah ibn Abbas, yang selalu kita telah syarahkan mengenai dirinya. Ulama-ulama hadis berbincang berhubung dengan hadis-hadis Ibnu Abbas, kerana Ibnu Abbas ini ketika Rasulullah wafat dia masih lagi kanak-kanak. Bagaimana Ibnu Abbas mengingati dan mempunyai hadis-hadis yang agak banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang mereka buat bahawa Ibnu Abbas ini sebahagian besar daripada hadis-hadis Ibnu Abbas tidak diambil secara langsung daripada Nabi, tetapi diambil daripada para sahabat yang lain. Yakni Ibnu Abbas ambil daripada sahabat yang lain, sahabat yang mendengar hadis-hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas seperti mana yang kita tahu adalah orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diberikan kepadanya kefaqihan di dalam agama dan kealiman ilmu di dalam tafsir. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya disebut Nabi berdoa kepadanya, Allahumma allimhul kitab, ya Allah alimkan dia ini al-kitab. Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas ini terkenal dengan kesungguhannya menuntut ilmu daripada para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada Ibnu Abbas? Yang pertama, baginda doa menjadi contoh kepada orang lain supaya apabila dia berjumpa dengan orang-orang saleh ataupun orang-orang yang berilmu, yang saleh, kita bawa anak kita, kita suruh dia doa. Dia setengah orang kita pergi ke anak dia, dia pegang je, kata doa kat anak saya ustaz, insyaAllah, kata. Dia pun balik lupa air tu, tak ingat dah dia. Doa sekarang, doa sekarang dia kata Allahumma faqihu fid din, ya Allah alimkan dia agama, fakihkan dia agama. Allahumma alimhul kitab, ya Allah alimkan dia Al-Quran. Nabi doa pada dia. Tapi kita tahu seperti mana yang saya pernah sebutkan, bahawa walaupun baginda doa kepada Ibnu Abbas, tetapi tak pernah sejarah kata Ibnu Abbas pandai begitu je. Macam mana kita ingin manusia pandai dengan makan kismis itu, jampi itu, tak ada. Padahal dia didoa oleh Nabi, tetap melalui proses yang sama dalam menuntut ilmu. Berjumpa dengan orang ni, tunggu di pintu rumah sahabat, ambil ilmu ini. Walaupun digelar sebagai turjumal Quran, penafsir Quran, Nabi doa agar dia alim dalam tafsiran Quran. Pun begitu tafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat-ayat Al-Quran masih lagi dibincang oleh para ulama. Maksudnya para ulama tak kata, kalau Ibnu Abbas kata mutlak kita kena terima kerana dia Nabi dah doa, tak ada. Tetap ada pandangan-pandangan Ibnu Abbas itu yang dibincangkan. Walaupun banyak yang diterima, tapi dibincangkan. Kerana selain daripada Ibnu Abbas, sahabat lain juga ada pandangan-pandangan tentang ayat-ayat Al-Quran itu. Dan tidak pernah para sahabat menyatakan setelah Ibnu Abbas memberikan pendapatnya tentang maksud ayat-ayat tertentu, maka tak boleh lagi sesiapa pun memberi pendapat. Tak ada siapa kata. Tak pernah juga sesiapa berhujah Ibnu Abbas setelah dia bagi pendapat kita jangan lawan, dia ni Nabi doa kepadanya. Tak pernah kata. Kerana seperti mana kata Al-Imam Syafi'i
Allah Subhanahu wa ta'ala enggan menjadikan sesuatu benda itu sempurna, suatu diri itu sempurna di dalam ilmu agama ini, melainkan diri Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan maka mustahil satu tokoh agama boleh kata, kalau saya kata, siapa jangan cakap apa dah, saya jawatan sekian-sekian, ataupun saya ustaz, saya mufti. Ibnu Abbas lagi dibincangkan pendapatnya. Sekadar mufti yang dilantik tak boleh dibincang, boleh dibincangkan pendapatnya, bukan maksum. Mufti itu satu jawatan yang dilantik, seperti mana profesor juga diberi. Tak berapa banyak pendapat profesor salah. Ibnu Abbas alim dalam tafsir, dikira sebagai turjuman Al-Quran. Kita lebih menarik dalam hal ini sebab itu kita sebut ajaib generasi yang selepas daripada sahabat. Islam ini agama fitrah, manusia bijak, manusia alim, di samping doa Rasul, tapi tetap melalui saluran-saluran ilmu itu. Nabi doakan kemenangan untuk tentera Islam, tapi tak pernah orang Islam turun saja, melainkan dengan persiapan di medan perang. Kita doakan orang supaya pandai, tapi sekadar makan satu minuman manusia boleh jadi pandai, dan makan sejenis makanan manusia jadi pandai. Ia menyanggahi fitrah manusia dan fitrah agama itu sendiri. Radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam, dibentangkan kepadaku umam, dibentangkan kepadaku umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memperkatakan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan kepada baginda umat manusia ini. Mungkin baginda cerita apa yang berlaku di hari kiamat, ataupun baginda cerita apa yang Allah petunjukkan kepada baginda semasa baginda berada di dunia ini. Dan Rasulullah itu disingkap kepada baginda banyak perkara. Kata dia, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhayt, aku tengok Nabi bersamanya ada ruhayt. Ruhayt ni Arab kata rahtun. Rahtun ni maksud sekumpulan kecil yang kurang pada 10 orang. Tapi kalau ruhayt lebih kecil pada tu lah, mungkin 3-4 orang. Arab ni kalau kitab kalau dia kecil kan dia panggil kutaib. Dia itu ni yang belajar kelas bahasa Arab ni pandai tasghir dia panggil, isim tasghir, dia kecil kan. Jadi Nabi tengok ada Nabi yang pengikutnya di akhirat kelak, seorang Nabi belakang dia 3-4 orang. Itulah ikut dia masa dulu dia dakwah. Wan nabiyyu ma'ahu rajul, ada Nabi besok di akhirat manusia, ada Nabi 3-4 orang, ada Nabi ada 1 orang duduk belakang dia. Dia ni yang pengikut setia, yang lain tak mau ikut. Wa rajulan, dan ada Nabi yang 2 orang pengikut di belakang dia. Wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad, ada Nabi yang tak ada siapa ikut dia, balik di akhirat seorang je. Saya nak stop kat sini sekejap. Yang pertama kita kena tahu, benar dan salah tidak pernah bergantung kepada jumlah pengikut. Tak pernah bergantung kepada jumlah pengikut. Ada Nabi tak ada pun pengikutnya, juga tidak menunjukkan tak betul cara dakwah je. Dia Rasul yang diantar, dia Nabi yang diutuskan. Ada orang 2 orang je pengikut. Jika manusia ini disukat dengan jumlah pengikutnya, nescayalah kesesatan itu benar. Al-Quran banyak menyebut walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tak tahu. Aksar banyak ni banyak yang salah. Ramai orang selalu ingin mengukur sesuatu perkara dengan jumlah.
Kita kata kita tidak ukur. Kebenaran itu kebenaran, sekalipun tak ada siapa yang ingin mengikutnya. Dan hakim terhadap kebenaran itu bukan di dunia, hakim kepada kebenaran itu di akhirat. Abdullah bin Mas'ud menyebut, al-jama'atu ma ma'al haqq wa in kunta wahidah. Jamaah itu apa yang bersama dengan kebenaran, sekalipun engkau seorang. Dan manusia ini apabila dia melihat kepada jumlah, nescaya dia akan berputus asa dengan membawa kebenaran. Tak ramai orang dengan kita. Mari kuliah ramai, duduk kat tempat sendiri tak ramai. Kita balik kat kawasan kita mungkin tak ramai. Tapi ada beberapa perkara yang kita kena faham. Pertama, zaman manusia ini tidak ramai, kebenaran ini penyokongnya tidak ramai, dan ia agak ditekan. Kebanyakan penyokongnya adalah golongan mukhlisin, orang-orang ikhlas. Sebab itu peringkat Mekah tak ada munafik, munafikun tak ada. Mari peringkat Madinah baru ada munafik, pasal dia rasa dah selesa dan dia rasa dah ramai, dia rasa menang, jadi ramai orang berpura-pura. Pada peringkat kebenaran itu ditentang habis-habisan, ramai orang yang munafik, tak ada siapa nak jadi munafik. Dia munafik pun belah jadi kafir tulin, jadi kafir tulin dia. Tak payah dia nak jadi munafik, tak payah lagi dia berpura-pura. Tapi manusia ini berpura-pura biasanya apabila dia rasa kebenaran itu ada kekuatannya. Ini perkara yang kita kena faham. Dan biasanya para sahabat pada peringkat awal, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang awal menganut Islam, mereka itu lebih kukuh persaudaraan mereka. Manusia ni apabila dia ditentang, kuat hubungannya. Dia kenal siapa sahabatnya dan dia kenal siapa musuhnya. Sebab tu kalau kita tanya orang Afghanistan supaya dia fikir betul-betul manakah saat-saat indah di dalam hidup mereka dalam perjuangan, bukan zaman mereka menang. Zaman mereka sedang diburu oleh Rusia dan mereka berperang di medan. Ketika itu persaudaraan, ukhuwah, kasih sayang di antara mereka sangat kuat. Tapi apabila mereka menang, mereka berbalah antara satu sama lain. Saya selalu cakap pada sahabat-sahabat yang bersemangat nak menyebarkan manhaj sunnah, pada peringkat anda bekerja dan anda ditekan inilah, walaupun anda terasa tertekan, ia sangat indah. Anak kendal sahabat, kenal siapa yang bersama kita. Ukhuwah menjadi persaudaraan Islam, menjadikan suasana indah. Kita boleh tidur nyenyak, kita kena kenal sahabat-sahabat yang cinta mencintai antara satu sama lain. Antara ramai orang yang organisasinya besar tetapi ingin menjatuhkan antara satu sama lain. Tak bahagia juga tidur dia. Pemilihan setahun sekali, dia bincang 3,600 kali. Alhamdulillah, kembali kita kepada asas ini. Dalam sejarah Islam ada Nabi yang tak ada pengikut pun. Ulama-ulama dahulu sebelum Al-Bukhari itu menjadi Al-Bukhari, seperti yang kita baca kitabnya, bila sebut Al-Bukhari dengan penuh penghormatan dan kehebatan, kita sebut nama Al-Imam Al-Bukhari. Namun semasa hayat Bukhari berbalah. Bukan dia berbalah, orang lain cari masalah dengan dia. Keluar dia daripada kampung halaman dia, bawa diri dia. Masa tu dia bila kitab tu baru dikeluarkan, tidaklah bila jangka masanya panjang barulah value dia tu naik. Masih lagi ada, bahkan gurunya Az-Zuhli menuduhnya sebagai salah seorang yang membawa ajaran yang salah, sedangkan Az-Zuhli itu guru yang ternama dan hebat orangnya.
disebabkan salah faham yang diberikan kepadanya. Muhammad bin Yahya menuduh Al-Bukhari sebagai orang yang membawa ajaran yang mempercayai Al-Quran sebagai makhluk. Masa mula-mula Bukhari balik kampung dia kempen orang ramai supaya pergi pada Bukhari. Kata Muhammad bin Yahya, qumu ila hadzal rajul salih, semua bangkitlah pergi belajar dengan orang salih ni. Muhammad bin Yahya ni salah seorang perawi hadis yang thiqah, dipercayai. Orang belajar dengan Bukhari, orang tahu ilmunya. Di antaranya Imam Muslim belajar dengan Imam Al-Bukhari. Tetapi apabila lama-lama mengajar, tuan-tuan, insan itu insan juga. Kuliah Bukhari ni ramai orang, kuliah tok guru dia pun ramai juga. Tapi ialah barangkali dia muda, pada guru dia ada kemahiran yang lain, ramai. Bila ramai menyebabkan ada anak murid ni, barangkali yang didengar tu tak berapa ni sangat, bawa cerita yang bukan-bukan sampai ke telinga Muhammad bin Yahya. Dia sendiri tak tanya Bukhari, lalu dia timbulkan Bukhari ini percaya Quran makhluk, sama dengan kepercayaan Mu'tazilah. Maka kuliah-kuliah dia ni dia hantar Bukhari, dan dia tak benarkan anak murid dia belajar dengan Bukhari. Dia ni bukan calang-calang, dia muhaddis di tempat dia. Sehingga satu hari Imam Muslim marahlah, tak boleh nak kontrol. Imam Muslim ambil semua yang belajar dengan Muhammad bin Yahya. Nah, ambil balik semua lah, saya tak mahu lah. Yang mana catat ni, saya tak ambil lah. Sebab itu kita tengok salah seorang anak murid Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli ini ialah Al-Imam Muslim. Tapi dalam Sahih Muslim nama Muhammad bin Yahya tak ada. Patutnya dia ada haddatsana Muhammad Yahya tu diceritakan kepadaku oleh Muhammad bin Yahya, kerana Muhammad Yahya tu siqah, dipercayai dalam hadis. Dia reject kerana dia belajar dengan Bukhari, belajar dengan dua-dua ni. Jadi kawan ni duk bantai kawan ni, jadi dia rasa Bukhari dia diam je lah, dia tak kata apa lah. Lamanya Bukhari mengambil keputusan, tak ada benda ni nampak nak tegang, dia keluar daripada kampung dia, keluar pergi dalam satu kawasan yang mana gubernur kawasan itu ialah Khalid bin Yahya, adik kepada Muhammad bin Yahya, juga halang Bukhari daripada memberikan kuliah di tempat dia. Tuan-tuan, benar satu orang tu layak atau tidak memberi kuliah bukan sebenarnya kerana benar pun. Pengaruh politik itu pada zaman kekuasaan Islam, ada satu dua kepala masamnya tak kena dengan angin, dia guna kuasa dia. Kalau tanya apa yang salah pun dia tak tahu. Kata buta gitu lah. Tapi Bukhari bagus. Bukhari kata, boleh tak tulis kepada aku satu surat, kata aku ni tak dibenarkan menyampaikan kuliah hadis. Mak ayah kata, untuk apa? Untuk pada hari kiamat kelak, kalau Allah tanya kenapa engkau tidak menyampaikan ilmu, aku dapat bagi tahu aku telah diberi surat oleh gubernur supaya tidak menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bukan kerja aku seronok-seronok sampai ilmu, dia kata. Dia atas rasa tanggungjawab aja. Kau tak bagi, tak apalah. Kemudian berpindah lagi Bukhari ke tempat yang lain sehingga dia meninggal pada hari. Cuma dalam Sahih Bukhari, sebab tu Bukhari mula masukkan Sahih, Imam Bukhari memasukkan nama Muhammad bin Yahya. Dia kata haddatsana Muhammad, maksudnya Muhammad bin Yahya, guru yang menjadi punca menyebabkan dia keluar tu, nama dia masuk dalam Sahih Bukhari. Bukhari adil orangnya. Dia kata Muhammad bin Yahya, dia tidak bohong hadis, dia marah kat aku, dia tak bohong hadis.
nama dia masuk senarai. Artinya bila Bukhari masuk dalam sahih, maksudnya namanya senarai orang yang dipercayai. Ini pun satu sikap yang baik. Kita kalau marah kat orang, jangan kita borong semua. Kita tahu situasi dia. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu mengurangkan timbangan orang. Meninggal Bukhari dalam keadaan dibuang daripada negeri dia seakan-akan. Tetapi Sahih Al-Bukhari akhirnya menjadi kitab yang dihormati. Orang menyebut Bukhari, memuji Bukhari, memuji fiqh Bukhari, kebijaksanaan Bukhari. Melainkan orang di negeri kita lah kurang membaca Sahih Al-Bukhari, ya. Walaupun dia kita rujukkan Quran senang Sahih Bukhari, kita pakai fiqh Imam Bukhari. Pasti dia ada, oh tak boleh, kita kena pakai apa yang sedia ada. Kita matikan handphone dulu. Kerana ada beberapa tempat yang dimatikan handphone, bank dan kuliah kita. Demikian juga imam-imam. Saya tengok pada Muhammad bin Yahya, saya ingat pada Sufyan bin Uyainah. Tentang Sufyan bin Uyainah, guru kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i masa hayat dia kuliah dia dimatikan. Dia diikat tangan dia, dirantai besi daripada Yaman, dibawa ke Baghdad dengan tuduhan menentang pemerintah. Kerana di Yaman ketika itu dia punya gubernur dia Hamad Al-Barbari. Imam Syafi'i ini tak tahan dengan Hamad ni, zalim. Orang mengadu zalim. Dan kuliah-kuliah dia senggung Hamad tu. Hamad tu tahan dia. Heret dia pergi khalifah. Imam. Tapi Imam Syafi'i semasa dia mengajar di masjid di Makkah, hebatnya Imam Syafi'i ini alim. Guru dia Sufyan bin Uyainah, alim Sufyan bin Uyainah. Kadang-kadang bila orang tanya satu masalah sebenarnya agak kuat, masalah itu agak berat untuk dijawab, dia tengok kepada Imam Syafi'i, anak murid dia, si Rusuh jawab, Imam Syafi'i jawab. Kata Sufyan bin Uyainah, jazakallahu khairan ya Aba Muhammad, la ya'tina minka illa ma huwa khair. Semoga Allah balas pahala kepada engkau wahai Aba Abdullah. Aba Abdullah ni gelaran Imam Syafi'i. Tak datang daripada engkau itu kepada kami melainkan yang baik-baik. Ada guru jenis tu, dia tak ada, subhanallah tuan-tuan, nak cari ikhlas ni sukar manusia. Dia ikhlas, tapi bila kadang-kadang sampai kepada nuktah yang disebut oleh ulama hadis sebagai aqran, sebagai saingan dia dalam masalah lain tak apa, tapi bila datang satu orang tokoh secara tak langsung saing dia sebagai insan ni, dia terasa ketika itu mudah benar benda yang kecil pun jadi besar. Sebab itu ulama hadis dalam masalah ini dia sebut kalamul aqran yutwa wala yurwa. Cakap orang yang bersaing ni kita lipat, tak payah kita riwayat. Kawan-kawan kita pun sama, kita tengok dia orang ni sama-sama bisnes, benda yang sama. Kadang-kadang kawan ni sikit, kawan ni kita dengar, kita tak payah ambil pusing. Kerana kita tahu benda tu bukan terbit daripada benar sangat, fakta tu terbit daripada perasaan hati yang tak tahu kenapa. Aqran dia panggil, aqran. Imam Ahmad dalam hayatnya disebat dia, dihukum sesat oleh khalifah pada zaman dia, disebat di hadapan khalifah. Qadi mahkamah menghukum Imam Ahmad sebagai sesat kerana masalah, kerana ketika itu negara dunia Islam dipengaruhi oleh Mu'tazilah. Maka hakim mahkamah bila membicarakan Imam Ahmad salah, sesat, disebat, diletak atas belakang kaldai, disebat keliling kota Baghdad dan dikatakan ia sesat, diikat dia ketika dia sedang berpuasa, orang lain minum di hadapannya. Sabar Imam Ahmad. Tetapi kemudian apabila khalifah telah pergi, imam pun telah
Imam Ahmad pun meninggal. Orang menyebut Imam Ahmad Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kebanyakan ahli-ahli politik pergi meninggalkan zaman mereka. Mereka tak diingat pun oleh rakyat yang datang kemudian, dan jasa mereka itu, nama mereka pun dilupa. Tetapi ulama-ulama yang bangkit berjuang, namanya mereka tercatat sehingga hari ini dan disebut oleh orang-orang yang datang kemudian. Kita mungkin kenal Al-Imam Syafi'i, kita mungkin kenal Imam Ahmad, Imam Malik, mungkin kita tak kenal siapa nama khalifah pada zamannya. Sebab itu dalam hal yang seperti ini kita tak payah gusar. Memang adat bagi orang yang berjuang dan mempertahankan kebenaran, dia mesti membayar harganya. Dia mesti membayar harganya. Sebab tu orang kata, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saya nak dakwah, nak cakap benar, tapi jangan orang tak marah, tak payah masuk. Kau pergi lain. Mawi pun orang marah dah 2-3 hari ni. Tak ada pasal. Kerana Mawi tak ada buat apa, menyanyi je. Siti Nurhaliza, ada orang komplain dia macam-macam, orang kutuk dia. Buat apa? Surat, lupa lah, muka senduk. Padahal kita tak nampak kat mana senduk. Apa siapa buat surat tu, muka dia macam senduk. Senduk-senduk pun senduk lawa, tak apa. Tapi yang pentingnya, tak ada manusia ahli politik yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk dia dipuji dan dipuja. Sekarang ada pula kementerian yang mewajibkan gambar menterinya mesti dipasang. Perdana Menteri pun tak diwajibkan gambar, dia wajib menteri punya nak kempen. Pun apabila mereka mati, mereka tak dikenang, bahkan masih hidup pun mereka dikutuk. Nak jadi satu orang manusia yang membawa suatu perubahan dengan suatu keadaan tak mau orang komplain, ya tak payah. Nak membawa kebenaran yang lebih berat, ya Allah sebut pada inna sanulqi alaika qawlan saqila, kami akan mencampakkan kepada engkau perkataan yang berat, iaitu wahyu. Tanpa mau manusia menghadapi kita, tak payah. Cuma dengan kadar-kadar kedaifan manusia dikuatkan. Nabi SAW cerita pada kita, ada Nabi yang tak ada siapa dengan pengikut dia. Ibnu Taimiyah dalam hayat dia dipenjarakan. Bukan kes besar pun untuk dia dipenjarakan. Yang saya sebut tu, talak 3 jatuh 1, apa besar sangat? Tak ada akidah pun. Kadang-kadang orang lain kata talak 3 jatuh 3, dia kata talak 3 jatuh 1. Bagi pusingan yang pertama, at-talaqu marratan, talak tu 2 kali. Dia berpendapat demikian. Bukan dia yang memulakan pendapat itu, telah ada zaman Ahmad Abu Bakar, sebelum pada pemerintahan Umar. Di kalangan sahabat juga ada yang berpendapat demikian. Talak 3 jatuh 1. Katanya orang tu dia bergeram kat isteri dia, kau ni memang tak guna, aku talakkan kau ni. 70,000 talak kata. Kata Ibnu Taimiyah, bagi pusingan yang pertama kita kira 1. Ataupun dia geram, dia kata aku talakkan kau dengan talak 3. Pada tu dia pun balik, macam mana pergi talak 3? Kalau dia tanya pada Tok Qadi yang pakai talak 3 jatuh 3, Tok Qadi kata tak boleh buat apa dah lah, dah 3 dah. Kalau isteri dia cantik, Tok Qadi proceed lebih cepat untuk menyelesaikan. Kalau kota Tok Qadi tak penuh, biar bagi Tok Qadi marah sikit. Artinya Ibnu Taimiyah kata tak,
Tujuan talak itu supaya Allah memberikan peluang kepada suami berfikir. Maka Al-Quran menyatakan at-talaqu marratan, talak tu 2 kali yang boleh rujuk balik. Maka bila satu orang talak, walaupun disebut berapa, dikira 1. Lepas tu dia rujuk balik, dia talak lagi, walaupun disebut 7 8, dikira 2. Berikutnya baru dikira 3. Baru tak ada cerita Cina buta. Dia kerana talak 3 ini dia panggil bain bainunah kubra. Dia tak boleh kembali kepada isterinya, melainkan setelah tamat iddah isterinya berkahwin lain. Kahwin lain tak cukup, mesti berlakunya persetubuhan di antara suami dan isteri yang disebut oleh Nabi, hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa hatta wa yadhuqa usailatah atau usailataki, sehingga engkau merasai madunya, madu kecilnya, yakni merasai nikmat persetubuhan itu, dan dia merasai nikmat persetubuhan. Dia kata, Nabi kata kepada wanita, setakat kahwin kita upah orang, kau kahwinlah dengan isteri aku dah 3 dah tau, lepas tu kau cerai, jangan apa-apa, tak kira. Dia tak kira dah, tak boleh, tak ambil kira, mesti berlaku. Sebab berlaku mesti dia talak. Lepas dia talak mesti tamat tempoh iddah. Kalau dia talakkan 1, kau nunggu dia ujung-ujung dia rujuk balik, kau tunggu lagi. Mesti dia talak. Setelah dia talak, tamat iddah. Selepas tamat iddah, barulah boleh kau masuk meminang semula. Kalau dia terima. Kalau dia tolak, mana boleh tolak, kau ni dahaga kat aku. Tak ada, dah tamat dah hubungan, tak ada timbul dahaga dah. Dah tamat dengan mahar yang baru dan akad yang baru. Ini satu benda yang besar, kata Ibn Taymiyah. Maka hendaklah talak itu berdasarkan kepada yang Quran sebut. Apa salahnya? Ia satu pendapat yang bersandarkan nas juga. Yang ni satu ijtihad, dia kata kalau kata 3 je tu 3. Tapi dia dipenjarakan kes yang macam tu aja. Dia syaikh, bukan tulis 3-4 biji buku muallafat yang kalau kena kepala kita pun mati jumlah tulisan dia tu. Mati Ibn Taymiyah dalam penjara, kes yang sedemikian. Tetapi pada hari ini kebanyakan negeri Arab memakai fatwa talak 3 jatuh 1. Mereka kata berdasarkan fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Pada hari hidupnya dia dipenjarakan kerana kes itu. Dunia ini berputar. Keputusan politik dan pendirian manusia ingin ikut ataupun tidak pernah menentukan kadar kebenaran ataupun salah sesuatu ajaran. Ini perkara yang mesti kita yakin. Tak pernah menentukan. Kalau orang kata salah, orang ramai kata salah, apa yang ada pada orang ramai? Sebab itu i'rifil haqq fata'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran itu, nescaya kamu kenal siapa pendukungnya. Jangan pergi kenal orang dulu. Oh, kau orang semua sokong siapa? Sokong ni, oh dia ni yang benar. Kenali apa itu kebenaran, apa itu kitab, dan apa itu sunnah. Kalau tengok kau orang ni sama dengan Quran dan sunnah, kau orang penyokong kebenaran. Bukan kebenaran yang mesti ikut kau orang yang mesti mengikut kebenaran. Bila kita baca hadis yang seperti ini, kita tidak kecewa. Kalau kita sedikit orang yang bersama dengan kita, pun tak ada orang sama kita. Tapi sebenarnya tuan-tuan hadirin dan hadirat, saya saja nak panjangkan pada nukta ini kerana ada beberapa perkara yang mustahak. Manusia ni sikap kita suka berkawan. Tiba-tiba orang tu tak mau kawan dengan kita kerana kita mempunyai pendapat dalam agama yang dia rasa tak sama dengan dia. Kecil je. Sekarang saya kalau bulan Syawal, kat bulan
utara marah. Kita bangkang mereka buat raya puasa 6. Puasa 6 buat raya. Ada solat khas lagi. Kebanyakan masjid mula buat sekarang. 10 tahun lepas. Kerana kes kita bangkang itu, ramai sahabat-sahabat ustaz-ustaz yang buat, oh dia kata entah suka kacau kita. Kita apa? Kita bangkang dalam kuliah kita. You buat di tempat you punya hal. Tapi bagi pihak kita, kita telah beritahu bahwasanya demikian tu tak pernah ada. Apa salahnya sembahyang puasa 6, kata dia. Dia lepas puasa 6, dia puasa 6 tu, okay, kita raya 1 Syawal, okay, dia start 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia puasa. Hari yang ke-8 dia buat raya. Hari ke-8 dia buat raya. Raya tu dia akan buat sembahyang raya puasa 6. Tapi dia tak sembahyang raya macam tu. Dia sembahyang tasbih. Dia akan buat khas perhimpunan sembahyang tasbih, dipanggil sembahyang tasbih raya puasa 6. Itu saya ingat akan datang ke sini. Betul. Ada je pembawanya. Lelong lah apa pun ada orang beli lah. Padahal benda tu bukan benda yang stabil dalam masyarakat, sehingga kalaulah hujah tu perkara yang sudah agak lama berakar umbi ke orang ganggu, tak, benda baru wujud agak 10 tahun kebelakang ni wujud. Kita bangkang juga, mereka kata kita bangkang amalan masyarakat Melayu. Apa saja yang salah, yang tak ada daripada Rasul itu semua dijadikan hak masyarakat Melayu. Yang kita tak, saya ingat buat solat tasbih tiap-tiap hari tu kan, saya ingat saya dengar ada orang kata rupanya benda ni di negeri Arab. Sebab apa? Ada orang tanya Qaradawi di dalam Al Jazeera, dalam Rihabis Syariah tu, ada orang tanya dia, Qaradawi kata bagi aku sembahyang tasbih ni pelik lah, dia kata, dan aku menganggap menyokong pendapat yang menyatakan sembahyang tasbih ni tak sahih. Dan kemudian apatah pula dibuat bagi setiap malam ni, lagi tidak ada contoh. Kata, aku menyuruh orang Islam, buatlah sembahyang-sembahyang yang jelas dalam hadis-hadis sahih tu, tinggallah sembahyang-sembahyang yang tak ketahuan ini, tak pasti ni. Banyak lagi sembahyang lain, kau orang nak ibadat benda yang jelas, dia kata. Orang tanya dia, mungkin Qadawi Wahabi ya. Manusia ini bila orang ramai menentang dia akan rasa sempit dada. Kadang-kadang kita bukan mustahak duit, kita mustahak sahabat. Bila sahabat tak mahu dengan kita, kita rasa sempit dada kita. Al-Quran dalam suratul Isra sebut benda yang sama kepada Nabi. Wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi awhayna ilaika litaftari alaina ghairah wa idzan lattakhaduka qalila walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لن تجدوا لك علينا نصيرا Tuhan kata wa in kadu la yaftinunak anil ladzi awhayna ilaik, hampirlah mereka itu berjaya memfitnah engkau wahai Muhammad. Fitnah ni menggoda engkau wahai Muhammad. Dia offer kepada Nabi macam-macam. Quran kata hampir mereka berjaya. Litaftariya alaina ghairah, supaya engkau melakukan pendustaan kepada kami lain daripada apa yang kami wahyukan kepada engkau. Wa idzal lattakhaduka qalila, kalau engkau buat macam tu, nescaya mereka akan mengambil engkau sebagai kawan yang rapat.
Nabi sendiri sebagai insan, bila orang tak mau kawan, masyarakat setempat di pulau dia, tinggal berapa orang kawan pun dengan kawan-kawan biasa ni, kaum kerabat tak nak, rasa teringin juga supaya orang lain semua suka ke dia, rasa ingin juga supaya orang lain iktiraf dia, rasa ingin juga supaya orang lain mari bersahabat dengan dia, anggaplah dia kawan. Sehingga kadang-kadang dia terfikir, macam mana cara aku agak-agak boleh bertolak ansur dengan mereka. Quran kata, hampirlah mereka itu berjaya menggoda engkau wahai Muhammad, daripada apa yang kami wahyukan kepada engkau supaya kau buat cerita yang lain. Kalau kau buat, memang mereka benar-benar mengambil engkau sebagai teman yang rapat. Walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Jika kami tidak mengukuhkan kedudukan engkau, pendirian engkau, nescaya engkau akan sedikit cenderung kepada mereka. Idzan la'adzaqnaka di'fal hayat. Kalau kau buat begitu, kami akan mengenakan kepada kamu azab yang berlipat ke masa kehidupan dunia ini, berlipat ganda, dan berlipat kali ganda azab ketika di akhirat kelak, dan engkau tak akan dapati kami ini sebagai pelindung. Kata para ulama, sebab apa Nabi kena azab berlipat? Kalau Nabi tersilap, terpengaruh, kerana terpengaruhnya kepimpinan mempengaruhi orang bawah. Itu Rasul sendiri. Sebab tu kita perlukan suatu unsur nak bagi kita ni kekal, kukuh, tetap. Maka kita baca Quran, kita cari sahabat yang tolong kita, kita dengar benda-benda yang baik supaya kita rasa sabar, dan kita terus bawa risalah Islam ini. Idh rufi'a li sawadun azim, kata Nabi, maka diangkat kepada kamu, kepada aku satu, ditunjukkan kepada aku sawadun azim, satu kehitam, kelompok hitam yang besar. Fadhanantu annahum ummati, aku sangka itu umatku. Kan umat Nabi banyak, lama, nabi-nabi yang akhir. Dari segi banyak sebab, banyak sebab. Pertama, nabi-nabi yang akhir, masanya lama. Semua yang bermula pada zaman baginda sampai beribu tahun kemudian, semuanya beratas agama baginda. Faqila li hadha Musa wa qaumu, dikatakan padaku yang ni Musa dan kaum dia. Artinya umat selepas umat Nabi yang banyak ialah umat Nabi Musa. Nabi Musa banyak pengikutnya. Bani Israel itu banyak juga yang beriman dengan Musa alaihissalam. Walakin unzur ila al-ufuq, tapi tengok kepada ufuk, tengok belah kepada lebih atas. Fanadhart, aku pun tengok. Fa idza sawadun azim, tiba-tiba aku tengok suatu kelompok yang begitu besar. Sebab tu ahli sunnah tu disebut sawadun azim, as-sawadul a'zam. Kita disebut juga sawad kerana kita jumlah yang aliran yang berada di atas kebenaran yang paling ramai. Faqila li unzur ila al-ufuq, tengok pada ufuk. Fa idza sawadun azim, tengok kelompok ramai. Tengok satu lagi kelompok lebih ramai. Yang banyak Nabi tengok lebih ramai daripada kelompok Musa tadi. Faqila li hadza ummatuk, dikatakan kepadaku inilah umat engkau. Wa ma'ahum sab'una alfan, bersama dengan mereka 70,000, yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab, yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Ramai kelompok Nabi, umat Nabi ni. Depan pada kelompok umat Nabi itu ada, ataupun bersama kelompok tu ada 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Thumma nahadha fadakhala manzilah, kemudian Nabi cakap, Nabi bangun, Nabi masuk baginda. Fakhadha an-nas fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannah, maka orang ramai pun duk bincang siapa yang 70,000 tu. Tak kira lah yang ramai tu, biarlah kan. Yang 70,000 ni siapa kan? Pasal yang ramai umat Nabi tu masuk neraka pun ada. Cumanya apabila akhirnya dia akan masuk, setengah orang dia kata tak apalah masuk neraka pun akhirnya masuk syurga juga. A'udzubillah. Satu orang kena penjara 5 tahun pun dia susah hati.
Neraka ni kalau kena satu kesalahan satu hari di dunia 1000, satu hari di sana 1000 tahun di dunia, takkanlah kita minta lindung dari Allah. Penjara tu duduk saja ya, cuma tension je. Ini duduk dan azab. Kalau 1 bilion tahun pun akhirnya lepas 70 juta tahun baru keluar. Takkan kita nak. Manusia ni jangan tasahul dalam benda macam tu. Tak apalah, aku macam mana pun akhirnya keluar juga, kata. Ada cita-cita nak masuk. Faqala ba'duhum, orang bincang siapa ni? Kata mereka, fala'ala alladhi sahibu Rasulullah, boleh jadi orang yang bersahabat dengan Nabi lah kot yang masuk tu 70,000 tu. Ada yang kata fala'allahum alladhina wulidu fil Islam, boleh jadi mereka yang dilahirkan dalam Islam. Sebab apa mereka kata ni? Sebab pada zaman Nabi ramai yang tak dilahirkan dalam Islam. Umar bin Khattab tak dilahirkan dalam Islam, Abu Bakar tak dilahirkan dalam Islam ya. Kita yang dilahirkan kira kita lebih ya, tak? Dia orang walaupun tak dilahirkan dalam Islam, tapi Islam mereka tidak ditimbang oleh semua kita. Jadi mungkin sahabat lain fikir mungkin yang lahir dalam Islam lah kot yang dapat ni, yang 70,000 ni. Wa zakaru asya, dia kata banyaklah pendapat begini-begini. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Man ladzi takhuduna fihi, apa yang kamu ni berbincang ataupun bertengkar ataupun apa dia? Kemudian fa akhbaru, lah dia orang bagi tahu kami ni bincang Rasulullah tentang siapa dia yang 70,000 ni. Faqala humul ladzina la yarqun, okey, mereka ni Nabi sebut, iaitu mereka yang tidak menjampi. Dan sebahagian dia tak jampi. Wala yastarqun, dan dia tak minta dijampi. Wala yatatayyarun, tatayyar ni asalnya burung, tapi tatayyar ni maksud tilik nasib lah. Orang Arab dulu bila dia nak keluar pergi mana-mana, dia lepaskan burung dia. Kalau pergi belah kanan okey, pergi belah kiri tak okey. Macam tilik nasib. Kita kata sekarang tak ada juga. Kita tengok apa itu apa nama bintang-bintang kita tu kan, Capricorn, Aries, apa kita tengok kan, itu termasuk dalam menilik nasib. Jadi orang yang macam tu memang tak termasuklah hadis ni. Siapa yang telah melalui itu, bukan kata dia tak boleh masuk syurga, tapi ini istimewa 70,000. Mudah-mudahan dia bertaubat, kalau Allah ampun masuk kalangan 70,000 ni. Menilik nasib. Wa ala rabbihim yatawakkalun, nanti saya akan huraikan. Dan mereka bertawakal ke atas, mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Faqama Uqasyah bin Mihsan, bangunlah Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah ni seorang sahabat yang agak kacak, terlibat dalam peperangan Badar. Dia bangun. Tuan-tuan, nama Uqasyah ni bukan nama perempuan. Orang Melayu ni bunyi ada ta marbutah tu, dia kata perempuan semua. Satu orang apa, anak saya seorang nama Talha tu masyhur nama sahabat. Jumpa dengan seorang sahabat ni hebat, dia ada pondok, ada apa, dia tok guru. Saya dukung kecil. Nama apa ni? Talha. Oh, perempuan ni dah. Kadang-kadang kita fikir subhanallah, manusia ni dia guru, tetapi dia telah berpisah jauh daripada hadis-hadis dan para sahabat. Mereka bincang itu fadilat, ini fadilat, asasnya mereka tak tahu. Saya ada seorang Dihyah juga sahabat Nabi yang Jibril bila datang menjumpai Dihyah juga lelaki, kerana dia kacak, selalu dia
Jibril menyerupainya. Ukashah termasuk. Ukashah bin Mihsan ini, faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum, kata doa pada Allah supaya Allah jadikan aku di kalangan mereka. Cepat Ukashah. Faqala anta minhum, Nabi kata kau masuk. Oh, lega dia. Summa qama rajulun akhar, kemudian bangun satu orang yang lain. Tuan-tuan tengok rawi ni wara'. Abdullah bin Abbas, dia tak sebut nama orang seorang lagi tu, disembunyikanlah. Sebab apa? Sebab dia kata ud'u Allah an yaj'alani minhum, saya juga Rasulullah, doa saya masuk juga. Nabi kata sabaqaka biha Ukashah, Ukashah telah mendahului engkau. Tadi kata Ukashah potong kau. Kita tahu bahawasanya yang pertama, apa salahnya 70,000 kursi tu ada. Masukkanlah seorang lagi, dia minta kan. Doa Nabi kan mustajab. Kenapa pecah? Kenapa kerana Ukashah nak halang lagi? Bukan satu tempat. Tempat ada 70,000, masuk aja dia minta. Kenapa Nabi tak bagi dia? Kalau Nabi kata anta minhum, kau termasuk, masuk dia. Tak, Nabi tak kesian ke dia? Ha? Tak. Bukan Ukashah masuk kerana dia minta, tetapi Ukashah layak. Orang ni tak layak, walaupun dia sahabat, dia tak layak. Bila dia tak layak, Nabi tak kata macam muka kau nak minta. Tak ada lah. Terus benar macam tu. Nabi kata, Nabi guna bahasa yang lebih lunak. Nabi kata Ukashah dah masuk dah. Dia kata Ukashah dah dahului. Nabi kata, maksudnya Nabi tolak secara terhormat. Maksudnya kau tak termasuk lah, Ukashah masuk. Maka berlaku perbincangan di kalangan para ulama, adakah tidak boleh berjampi dan tidak boleh meminta orang lain menjampi, sehingga orang yang tak menjampi itu termasuk dalam 70,000 itu? Adakah tak boleh? Para ulama hasil dari penelitian, terutama Al-Imam Al-Qurtubi, bincangkan hadis ini, mereka buat kesimpulan mustahil orang ini orang yang tak berjampi, dalam arti kata jampi yang diizinkan oleh syarak. Sebab Nabi sendiri jampi dan Jibril jampi kepada Nabi. Dalam hadis Bukhari kan, Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Bismillahi arqiq wallahu yashfik. Jibril datang kepada Nabi, Jibril jampi, dengan nama Allah aku mencampi engkau, Allah yang menyembuhkan engkau daripada segala penyakit yang menyangkitkan engkau. Dengan nama Allah aku menjampi engkau dan Allah menyembuhkan. Jampi. Dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jampi. Adakah Rasulullah sendiri tak masuk dalam 70,000 ni? Tentu tidak munasabah. Ataupun sahabat-sahabat yang besar. Maka kesimpulannya yang pertama, kita kena tahu jampi ini termasuk di kalangan doa kalau betul caranya. Kalau tak jampi itu sebut nama Allah. Maka kita dapat daripada hadis ini yang pertama, jampi inilah jampi yang menyanggahi syarak, ataupun jampi yang tidak jelas. Sahabat mereka jampi masa jahiliah, mereka jampi. Bila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata a'radu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Wa mari jampi aku nak tengok. Tak apa jampi ni kalau tak ada padanya syirik. Nabi kata tak apa. Tapi kalau ada unsur syirik, dalam bahasa kita ni Tok Bomo tak masuk dalam 70,000 ni. Wali itulah, wali inilah, semua dia masuk. Manusia ni kadang-kadang Tok Bomo nak pergi petik daun pokok, minta izin Nabi Ilyas. Nabi Ilyas, subhanallah, bila lah Nabi Ilyas pula urusan jaga pokok.
yang mentadbirkan alam ni, langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Tapi itulah kita kata tak boleh Ustaz ni tu, benda ni ikhtiar, dia kata. Apa yang you nak ikhtiarkan kalau ia bercanggah dengan agama? Dapat sembahyang hajat daripada Nabi Khidir alaihi salam. Banyak benar dia kata, doa ni doa Nabi Khidir ni jampi angin ahmar yang diambil daripada Nabi Khidir. Dia kata, siapa, bila kau jumpa dengan dia? Ada, dia kata, tok guru saya jumpa. Nabi Khidir punya kes ni, dulu orang Melayu yang pertama saya ingat jumpa hantuah. Sebab dalam hikayat Melayu lama, dia kata hantuah jumpa, dia dapat ilmu tu lah, dia pergi curi Tun Teja lah apa. Kononnya hantuah ni jumpa dengan Nabi Khidir ketika dia di dalam pelayaran. Lepas tu orang tu jumpa Nabi Khidir, orang ni jumpa Nabi Khidir, ramai benar lah jumpa. Saya tak banyak lah, saya pegang apa yang Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebut. Kata Ibn Qayyim, kalau Nabi Khidir masih hidup, dia bersalah. Masa perang Badar dia tak datang. Nabi susah. Masa perang Uhud, orang Islam tewas, dia pergi mana? Takkan dia pergi bedak jampi ubat tu. Tak payah banyak lah, ni kita orang Islam ni susah ni. Habis orang dunia, orang Islam ni kena. Gimana? Takkan kerja dia pergi menyorok, dia pergi jumpa tok-tok bomo je. Benda yang rubbish diselit dalam unsur agama. Jampi-jampi ni dia selalu membawa pada unsur. Buat ayat Quran, bentuk orang bertengah baca tahiyat. Buat raja, alif ba, apa semua ni, dia kata Imam Ghazali punya. Tak sempurna tawakal, ada unsur syirik. Kadang-kadang ikat tangan anak lahir, macam-macam ikat tangan ini. Dan ini semua termasuk dalam jampi. Bomo-bomo yang jampi ni selain daripada nama Allah, walaupun dia panggil Qadir Jalani ke semua, di samping dia mempunyai unsur syirik. Besar ataupun kecil, kalau dia tak sangka, dia anggap macam lain, dia kecil. Kalau dia anggap Abdul Qadir Jalani itu yang menyembuhkan, dia syirik besar. Kalau digantung tali hitam, dia anggap tali hitam yang menyembuhkan, dia keluar pada agama. Dia kata tak, yang menyembuhkan Allah Ta'ala, kita ni ikhtiar. Dia syirik kecil tapi dosanya paling besar. Nama je syirik kecil, dia tak termasuk dalam ni. Wala yastarqun, dia juga tidak jemput orang lain tolong jampi untuk dia. Cubalah elak daripada asyik-asyik pergi bomo, asyik-asyik pergi bomo. Alhamdulillah orang yang belajar. Tapi orang kampung, orang yang tak kampung, kadang-kadang orang belajar tinggi, ada PhD, sakit pergi bomo. Saya jumpa sama bicara, tak padan dengan ilmu dia ni. Dia kata, anak saya ni, dia kata, ada orang buat ni tu. Kata sakit, semuanya ada orang buat. Kita tak tahu lah. Yang kita pasti orang buat ni orang pregnant, itu pasti. Semua perkara orang Melayu, semuanya hantu, semuanya hantu. Hantu pun rasa kadang-kadang betapa aku ni tertuduh, sehingga semua benda dituduh kepadaku. Sehingga dia, sebab tu tuan-tuan, hujunglah, janganlah pergi bomoh, tanyalah. Dan sahabat-sahabat tanya. Sebab tu saya kalau orang tanya bab sakit gitu, saya kata begini, balik pergi buat dulu sendiri. Ini ada dalam hadis, Nabi baca yang ni, senarai doa dia. Dan ayat-ayat ni disenaraikan mengandungi makna memerangi sihir. Baca ayat-ayat ni, jangan ubah Quran, buat dulu. Dia rasa ada kurang, reduce, okey, dia rasa mungkin tak, cari mana-mana kawan yang saleh supaya dia baca.
kepada Allah. Kita ni akidah tak betul. Mari satu orang kata kita, Ustaz, tak boleh Ustaz, saya baca ayat kursi pun tak jadi. Kata kau dengan dia sama aja. Orang baca ayat kursi itu dengan akidah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia i'tiqad tidak ada ilah, al-hayy al-qayyum. Kau pun masa baca, pinggang ada ni tangkal, lengan ada ni cincin keramat tok nenek masih pakai. Akidah kau pun rosak, kau baca Allahu la ilaha illa, kau sama je dengan dia. Manusia yang berakidah yang membacanya. Ibn Qayyim menceritakan, dia duduk berubat orang dengan Fatihah 10 tahun, dia kata semua baik. Akidahnya betul. Kan akidah kita tak betul, baca pun tak jadi. Dah lah baca salah tajwid. Itu satu hal. Baca tak betul, baca akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta perlindungan. Untuk umum gitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syirik. Lepas tu tanya, kenapa tak jadi ya? Kenapa tak jadi? Maka kata dia, wala yatatayyarun, kata Nabi, dia tidak tatayyur. Tatayyur ni dia tidak tengok nasib. Jangan percaya. Sekarang kita percaya apa? Fungsi itu saya tengok dalam apa, dengaran radio, ada orang tu dia punya ikhtiar, dia kata saya dah cuba nak bagi anak saya lahir pada upah bulan, berdasar Islam. Miss satu hari dia percaya benar. Tatayyur manusia ni buat macam ni sikit, orang kata letak macam ni. Kita pergi kedai kadang-kadang, letak apa, kononnya khataman nubuwah, lambang Nabi, dia ada gambar yang rajah 3 segi tu, dia kata itu yang ada di belakang Nabi. Nabi memang ada khatam dia, isi yang timbul. Itu bentuknya, dia kata letak kat kedai supaya tak dimasuki oleh apa, pencuri, oleh apa. Kadang-kadang tatayur dia. Tatayur ni bukan maksud tatayur ni macam ni, tilik untung. Kadang-kadang ada orang motivasi pun kadang-kadang saya tak tahu lah. Kita ni, ni kitab kata, dia kata kalau dai lembu macam ni, macam ni kata. Kalau anak kita mata begini, jadi begini kata. Ni kitab kata, dia kata. Kitab mana kata? Orang Arab semua benda dia panggil kitab, tak ada benda kitab yang dia panggil buku. Memang dia panggil kitab. Bukan semua yang masuk dalam kitab tu betul. Yang betul kitab Allah aja dan sunnah Rasul. Sebab tu kadang-kadang saya buat orang-orang Malaysia, dan dia pergi, kita duduk negeri Arab, kita lapik kadang-kadang makanan tu, lapik yang sok khabar Arab ni, tulis Arab. Dia kata, jangan ni, orang ni tak ayat Quran ni. Dia kata, bukan lah makcik tu, cerita artis tu. Dia tengok tulis Jawi, bahasa Arab pula. Bukan semua bahasa Arab ayat Quran. Bukan semua bahasa Arab tu. Dia tengok ada dalam buku je, betul. Kitab Tajul Muluk. Dia tak baca Tajul Muluk habis. Orang kalau kulit dia hitam kehijauan, jahat, dia kata, perangai. Kalau dai macam ni, perangai begini. Kalau dai sempit ni, bodoh, dia kata. Kalau mata begini, jahat. Auzubillah, manusia ni Allah cipta jahat dan baik, bukan bergantung kepada mereka bentuk tubuhnya. Dan ini satu perkara yang tak betul. Saya duka cita bila dia sebut, kadang-kadang radio ulang-ulang kan, kalau mata begini besar macam ni, kalau bibir begini sudah. Tapi kalau kita gemuk betul-betul, memang kuat makan, itu bolehlah, adalah signifikannya. Ini kawan tu, kau jangan duk berurusan dengan dia. Kau tak dengar dia kata apa, doktor tu kata apa, dai macam ni jahat. Tak pasal-pasal kawan tu, kaki masjid apa, rambut kalau kerinting ni, kaki putar belit.
A'udzubillah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dia tak tengok pada rupa kamu, pada tubuh kamu, dia tengok pada hati kamu. Entah berapa ramai yang kelihatannya hodoh tapi baik akhlaknya, atau berapa ramai yang kelihatannya lawa dan handsome tapi tak baik perangainya. Dan ini tatayur namanya, cuba meramalkan satu perkara. Siapa yang tak ada jampi yang salah, betul-betul tak ada tatayur dalam hidup dia, benar-benar tawakal pada Tuhan dia, termasuk dalam 70,000 ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di kalangannya. Kita mungkin tak layak, tapi kita tetap doa, kita harap daripada Allah. InsyaAllah saya buka pada soalan, kita dah lebih masa. Saya tahu tuan-tuan nak pergi kenduri. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, sikitlah saya ambil kesempatan ni dengan soalan-soalan yang ada yang kaitan, supaya kita tak terpinggir daripada isu semasa ni. Ramai orang takut nak bercakap dan ramai orang tanya kita tentang isu orang Malaysia yang mati di Indonesia, itu Dr. Azhari. Kalau ada SB, rakam elok, jangan salah faham. Saya bukan nak mengulas masalah Dr. Azhari itu, kita pun tak tahu dia. Terpulanglah hal urusan dia. Hari kematiannya itu kata ramai, sampai katanya ribu-ribu orang. Itu urusan dia, kita tak tahu. Karena kita dalam kes ni yang pertama, kita hanya dengar penjelasan Amerika dan media. Dia sendiri kita tak pernah dengar kesempatan untuk menjawab segala tomahan kepada dia. Mungkin kalau kita dengar dia terang, dia beri sejam ataupun 5 minit, 10 minit dalam TV, kita mungkin akan ada pandangan yang lain. Mungkin dia kata yang itu saya tak buat sebenarnya, ataupun terpaksakan sekian, bukan begitu. Mungkin kita tak tahu. Mungkin sungguh dia buat seperti mereka kata, dan kita daripada awal kata kita tidak bersetuju apa-apa saja aktiviti yang membabitkan kematian orang awam yang tidak terlibat. Mereka dakwa, kata mereka yang di Bali itu tentera Australia, ada jenderalnya, lalu mereka pergi bom. Kita tak tahu apa yang mereka dakwa tu benar kan salah, ataupun bolehkah mereka buat demikian. Mati juga orang Islam yang tolong angkat arak, tolong apa tu, mati juga sekali lah. Kita pun tak tahu kes ni, tapi saya tidak maulah diri saya dan tuan-tuan ingat, pertama, kita terlalu banyak mengulas benda yang kita tak tahu. Dia telah mati, mungkin dia berdosa dengan tindakannya, juga mungkin dia ada alasan tersendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang kita pula ulah lebih-lebih kan. Kes kita pula masuk dalam tu satu. Di akhirat ada kes kawan dengan Dr. Zahri, tak pasal-pasal. Jadi kita tak tahu, Allah alam. Kita hanya baru mendengar sebelah pihak, dia sendiri kita tak dengar. Tak tahu. Mungkin dia salah, mungkin dia bunuh orang awam, kita tak setuju, mungkin di sebaliknya cerita. Tetapi yang kita confirm yang bunuh orang awam dan pengganas ialah Amerika. Saban hari ia membunuh orang Islam. Kenapa media begitu menumpukan kepada 1-2 orang? Yang mereka ini kalau bunuh pun 3-4 karat manusia. Yang manusia-manusia betul memang terlibat dalam peperangan di satu sudut. Dan kita tak setuju kalau mereka bunuh orang awam. Tetapi Bush Amerika, tentera Amerika membunuh, merogol wanita muslimah, membunuh anak-anak Israel, membunuh anak-anak Palestin yang masih kecil. Ini adalah jenayah yang terang. Tiba-tiba kita satu orang Islam banyak benar nak mengulas ni, ulas tentang Bush tu, cakap tentang mereka. Mereka lah pengganas. Semua ini tak berlaku kalau sekiranya mereka tidak menyerang negara orang Islam. Semua ini tak berlaku kalau sekiranya mereka tidak melanggar negara orang Islam.
Belumlah tentu kita yang duduk makan dengan selesa ni dengan perasaan orang yang pergi menghadapi mereka. Manusia berbagai-bagai watak. Ada orang dengar orang Islam kena bunuh, kesian kat, alhamdulillah lah negeri kita tak kena. Ada orang macam tu. Ada orang dia tak boleh duduk, dia dengar dia marah, dia ingin bertindak, dia ingin membalas bagi pihak saudara-saudaranya. Sama ada cara dia bertindak itu betul ataupun salah, itu satu topik yang lain. Tetapi hasratnya ialah membalas dendam, bukan untuk diri dan anak-anaknya. Bukan kita kata betul, tapi ini yang berlaku disebabkan berlakunya tindakan terdahulu. Tiba-tiba kita melupakan tindakan terdahulu, isu Amerika yang mengganas. Kita fokuskan kepada 2-3 orang ini. Inilah seakan-akan yang mengganggu gugat dunia. Bukan mereka yang ganggu gugat dunia. Bukan mereka penjenayah bagi Asia. Kalaupun mereka ada jenayah, tapi bukan mereka penjenayah utama. Penjenayah utama ialah yang apa yang dimulakan oleh kuasa-kuasa barat dengan menyerang dan melanyak diri orang Islam. Bagi orang Islam yang ada hati dan perasaannya, dia marah bagi pihak saudara-saudaranya kaum muslimin yang dibunuh dan diburu. Maka kita tiba-tiba nak mengulas dalam hal ini. Saya kata, kalau orang tanya, saya kata lebih baik aku bercakap pasal mereka. Mari khutbah nak ulas, janganlah kita menjadi pengganas. Cakap pasal mereka, kemudian baru kau cakap bab itu. Jangan jadi dayus bacol dalam masalah ni. Sebab itu kita dalam isu ni, kita tetap kata punca kesalahan mereka yang memulakan serangan kepada dunia orang Islam. Ada hati orang Islam ni macam-macam perasaan. Ada orang tak boleh tengok orang Islam lain kena. Ada kita mungkin hati kita kering, tengok Allah, ada orang kena, alhamdulillah kita tak kena. Dan kita tak tahu di antara kita dengan dia siapa yang selamat di hadapan Allah, di antara siapa yang lebih bertanggungjawab di hadapan Allah. Mungkin ada kesilapan dalam dia buat tindakan, tetapi kesilapan-kesilapan itu banyak juga ditampung oleh satu perasaan dia terhadap agama dia. Dan kita yang mungkin tak buat silap di satu tindakan, tetapi kita tidak mempunyai perasaan yang secukupnya untuk agama. Kalaupun kita tak suruh manusia bertindak, kita kadang-kadang tak bantah pun. Siapa yang sambut seruan ada Persatuan Islam menyeru supaya kita pulau barangan Thailand? Apabila orang Taksin secara terang menyatakan dia akan mengambil tindakan secara keras untuk selatan Thailand, saban hari dia membunuh orang Islam, kita kempen. Saya juga salah seorang yang berusaha ajak kawan-kawan, apa yang boleh barangan Thailand terang-terang kita tak beli. Tapi orang tak cakap Taksin pun. Orang kata pengganas di selatan Thailand, jika Taksin tidak membunuh kaum keluarga mereka, saudara mara mereka yang Islam. Bahkan kita sebenarnya dari segi agama kita lah yang sebenarnya kena menolong mereka. Mereka diburu. Al-Imam An-Nawawi sebut, jika diserang suatu tanah air Islam, wajib orang Islam yang berjiran dengannya mempertahankannya. Kita tak bertahan apa, tak ada perasaan apa. Kita terkarut tu lah sekarang pelaku pergolakan di selatan Thailand ni. Tuan-tuan baca kartun apa tu, Hak Mamak Corner tu. Kata dia ulas kawan dia. So kawan dia kata, macam mana lah selatan Thailand ni berlaku pergolakan tak bagus macam ni. Kawan dia kata dia, bagus pun kau, ada juga nak fikir isu orang lain. Sebelum ni saya fikir isu nak pergi rombongan. Ni pun kes nak pergi rombongan lah ni, kata pasal tak boleh pergi. Setengah orang tu dia ulas tu, tak boleh pergi ke sana. Bukan dipikir nyawa orang Islam yang mati tu. Tuan-tuan belajar kita, tapi tuan-tuan kena doa untuk orang Islam. Dan kita kena mohon keampunan di atas kelemahan kita yang tak mampu bertindak membela saudara-saudara orang Islam kita yang lain. Ini satu kesalahan sebenarnya. Dan saya ingat, tak tahulah apa terjadi pada perasaan orang Islam, sehingga kita tak kadang-kadang sebagai orang Islam macam tak ada apa-apa berlaku. Suatu tanggungjawab, suatu perasaan, membiarkan saudara Muslim dibunuh. Apabila seorang berwuduk dengan sempurna lalu kemudian terus memakai kasut dalam keadaan berwuduk, maka apabila dia hendak mengulangi wuduknya di kemudian masa, dia tidak perlu membasuh kaki dengan air, tetapi mencukupi dengan menyapu di bahagian atas.
memandang kemudahan menyapu kasut sebagai satu alternatif ini tidak dipakai oleh orang ramai. Boleh Ustaz terangkan syarat-syarat menyapu di atas kasut, sandal, selipar, sarung kaki dengan tangan atau jari basah sebagai alternatif membasuh kaki di kala berwudu. Tuan-tuan, ini disebut ada hadis-hadis ni. Hadis-hadis lah masalah ni banyak, termasuk hadis Jarir dan seumpamanya. Tapi dia ada dua, mashul khuffain dan mashu jawrabain. Jawrab, kita sapu stokin, khuf tu tuan-tuan tengok Arab dengar, ataupun kita sapu jawrab, iaitu kita sapu stokin, dua-dua boleh. Jadi tak ada apa tuan-tuan, sebelum daripada pakai stokin tu pakai dalam keadaan berwuduk seperti mana hadis Muslim diriwayatkan oleh Imam Ali. Maka pakai dalam keadaan berwuduk, kemudian mungkin kita terbatal wuduk kita. Bila kita terbatal, kita ambil wuduk seperti biasa. Cuma bila sampai kepada peringkat stokin kita, kita basahkan tangan kita, kita sapu di atas, kita tak sapu di bawah. Sebab Ali kata, "Law kana ad-dinu bi ra'yi fa kana batinul khuf aula bil mash." Kalaulah agama itu dengan akal, maka bawah stokin tu lebih utama disapu daripada yang atas. Maksudnya disapu di atas, tak sapu di bawah. Jadi kita sapu begitu. Kita sapu. Jadi kiri dan kanan, jadi kita tak payah buka stokin. Tak payah buka stokin. Benda ni pertama untuk orang pejabat. Satu hal, kalau dia takut stokin tu buka, nanti dia pakai balik. Kalau dia tak mau buka lah. Tapi saya fikir untuk wanita muslimah kadang-kadang lebih mustahab. Dia malah nak buka stokin dia di tempat tu, dia ambil, kita sapu. Dan mudah-mudahan benda ni peruntukan syarak. Siapa nak buat, buat. Siapa tak mahu, sudah. Ada orang kata, ish, mengaji tak cukup depan ni. Yang boleh sapu tu sapu khuf, dia kata. Kata tak tahulah aku dengan kau siapa yang tak cukup, tapi kau kena tahu hadis tu, hadis khufain satu hal, hadis jawrabain hal yang lain. Dua-dua sapu daripada bahagian atas, tak payah buka stokin. Dia kata saya tak mau, saya tak suka benda saya nak buka. Bukalah, siapa larang kau? Orang cakap, siapa nak buat? Buatlah. Orang Malaysia pergi Mekah, tengok orang Arab buat. Dia kata orang Arab ni tak faham. Engkau faham dah, dia kata. Orang buat tu orang ada pasal lah. Adalah hadis. Kau dah baca hadis khufain, kau tak baca hadis jawrabain. Apa nak buat engkau? Tapi kalau dia mari kuliah-kuliah kita baca, saya kuliah fiqh, saya masukkan bab khas itu jawrabain, supaya siapa nak sapu-sapu. Ada pendapat, adakah nas dalam Al-Quran hadis yang membolehkan kita mensedekahkan ayat Quran kepada kedua ibu bapa yang telah meninggal, umpamanya membaca Fatihah dan mensedekahkan pada mereka? Dari segi nas yang terang, tak ada. Cumanya dia begini. Sebab itu Imam Syafi'i dalam hal ni dia kata tak ada, dia tak alasan wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Insan tak dapat apa melainkan apa yang dikerjakan. Dalam surah An-Najm. Cumanya imam-imam dalam mazhab lain ada yang kata boleh. Itu disebut seakan-akan majoriti juga yang kata boleh. Macam kita baca Fatihah, kita tahu bagi Fatihah itu ada pahala. Kemudian kita kata, ya Allah, berikanlah pahala bacaan Fatihah ini pada ibu saya. Kata mereka, kalau Allah mustajabkan doa itu, jadilah. Kalau Allah tak mustajabkan, tak jadilah. Di atas dasar tu bolehlah. Nak doa, you baca kena doa. Kita semayang duha 2 rakaat. Jangan buat semayang baru. Semayang duha 2 rakaat. Pas semayang duha 2 rakaat, kita kata, ya Allah, pahala semayang duha ni berilah pada ibu saya. Kalau Allah mustajabkan, dia beri. Kalau dia tak mustajabkan, dia tak beri. Di atas dasar itu mereka memfatwakan boleh. Kalau ada orang nak buat atas dasar itu, dia kata saya nak baca Fatihah, kemudian saya nak minta ke Allah supaya Allah berikan kepada ibu saya. Kita kata you baca, you minta. Dia mustajab, dia bagi doa. Kalau dia tak mustajab, dia tak beri. Dia tidak beri. Kita sedekah satu bangunan besar dengan pahala masjid ke apa, kita, ya Allah, seluruh pahala yang ku derma ni berilah pada ibuku. Jika dia mustajab, dia beri. Jika tak mustajab, tak ada siapa boleh kata confirm. Bergantung kepada kemustajaban doa itu.
Jika dia mustajab, dia beri. Tak mustajab, dia tak. Dia jadikan pahala tu kekal pada dia. Ialah proses pemindahan pahala. Pemindahan pahala, ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui fulan layak ataupun tidak. Sekiranya kita kerana manusia ni macam-macam. Ada manusia yang zahirnya Islam, hatinya kufur kepada Allah. Kita minta pemindahan pahala, tak berlaku. Dia asalnya kufur kepada Allah. Nampak Islam tapi dia syak dalam hidupnya, sepanjang hidupnya dia syak dalam hukum syarak. Dia tak pernah sebut dengan lidah dia. Tapi dari segi syarak, dari segi akidah, satu orang yang tak pernah sebut, aku pun tak pastilah Quran ni boleh ke tak boleh pada zaman ni, misalnya, tapi dia tak pernah kata tau. Dalam hati dia disimpan. Di sisi kita dia mukmin, Muslim, kita urut, tetapi di sisi Allah dia kufur. Tauhid. Bisa dia syak ataupun dia tak percaya dengan hukum hakam agama tertentu, dia tak pernah cakap. Dia kufur i'tiqad, dia tak pernah cakap. Dia tak percaya tapi dia tak pernah cakap. Dia baca ayat Quran, yang ni berat sikit aku nak percaya, tapi dia tak nak cakap. Kalau cakap, orang cakap apa pula? Di sisi kita dia Muslim, kita urus jenazah, di sisi Allah dia kufur. Hal ini kita kena baiki akidah kita tu, walaupun kita tak sebut. Kerana kufur ni berlaku 3: perkataan, perbuatan, i'tiqad dan syak. Kadang-kadang dia tak i'tiqad, dia syak. Semayang ni wajib ke tak, aku tak tahu. Dia syak. Dia tak kata tak wajib, dia syak. Quran ni wajib apa, sesuai atau tidak, dia syak. Syak juga kufur. Kalau berlaku syak, juga pemindahan tidak berlaku. Dan ini semua hal kita kena faham bahawasanya, tapi manusia ini beramallah dengan amalan salih dah, daripada ia mengharapkan daripada orang. Cumanya para ulama, sekalipun mereka berbeza pendapat sampai ataupun tidak, mereka tetap sepakat untuk menyatakan bahawasanya kalau diupah tak sampai pahala. Yang itu mereka sepakat. Okey. Tadi kenapa mereka kata tak sampai kalau diupah? Sebab bila orang yang baca Quran kerana nak dapat duit, dia tak dapat pahala. Dia kata, Allahumma ja'al sawama ma qara'na hadza li fulan wa fulan, kan? Tuhan, jadikanlah pahala yang aku baca ini untuk orang ini. Kau pun baca kerana nak duit, kau tak ada pahala. Itu saya cerita tuan-tuan dulu kan. Tempat saya macam tu, dia baca, mula-mula janji kata nak bagi. Tu abang dia yang nak bagi tu balik KL. Lepas tu dia baca 2-3 orang. Bila dia baca 2-3 orang, maka yang seorang tu pergi mayang jemaah, dia baca takubur. Dia kata, ni pakcik Haji, saya minta maaf lah Ustaz, abang saya yang nak bagi tu, dia kata nak bagi, tapi dia tak tinggal duit kami, dia dah balik lah. Dia dah baca. Hari tu juga dia belah tu, dia pergi bagi tahu kat kawan dia, marah dia, tinggal tu ke. Dia kata kalau tunggu malaikat tak datang lah, kalau tinggal malaikat datang. Pasal apa kita tunggu 3 hari? Dia kata selagi mana kita tunggu malaikat tak datang. Takut malaikat dengan dia. Benda-benda yang sanggah sunnah ni, dari segi logik pun bodoh. Biar nak marah, dari segi logik pun bodoh. Apatah lagi segi nas. Orang mati bubuh bunga tu kubur. Lagi tak kering, dia kata, lagi itulah ada berzikir. Kita nak cadang suruh potong pokok kaktus ya, kubur. Potong pokok kaktus tinggi 6 bulan tak kering. Ada dalam hadis tentang siram air, sebab
fuqaha kebanyakan semua kata siram air itu nak memantapkan tanah dia. Adakah dengan siram air mayat boleh sejuk bawah? Kalau siram air mayat boleh sejuk bawah, saya ingat satu ceret kedekut nah. Satu pilih bomba tu kamu. Arroyo kan, Arroyo heran. Kau tak percaya pergi tanya Arroyo. Arroyo, oh ingat orang Islam mati bulan puasa dahaga kot dia. Tu curah banyak. Seorang wanita single ni kahwin lah. Tak ada calon bagi tahu saya. Yang mahu menunaikan ibadat haji tidak mempunyai mahram. Manakah lebih penting, menunggu sehingga ada keluarga yang sanggup menjadi mahram? Menunggu sehingga keluarga ada sanggup jadi mahram. Ya begini, ini satu lagi melewatkan masa. Yang pertama, kalau dah dia tak dapat juga nak buat macam mana, dia ada dua masalah ni. Yang pertama, nas umum hadis dia tak musafir melainkan dengan mahram. La tusafirul mar'ah illa bi mahramiha. Tidak bermusafir dengan wanita melainkan dengan mahramnya. Cuma ada kaul dalam mazhab Syafi'i, dia kata tujuan mahram tu nak mengelakkan fitnah. Jadi kalau dia dapat pergi dengan suatu kumpulan wanita yang dipercayai, yang boleh duduk pada tempat mahram tu, dari segi dengan pergi tu taklah orang boleh buat inaya dirinya, dan tidaklah pula dia sendiri boleh buat benda yang tak wajar. Misalnya dia pergi 20 orang, semuanya jamaah yang dia kenal dengan dia, ahli mengaji, ahli kuliah sekali, mustahil lah dari segi logiknya dia ni dengan wujudnya kumpulan ini akan terlibat dengan benda yang tidak sewajarnya, ataupun orang buat pada dia benda yang tak sewajarnya. Kalaulah itu, kata mazhab Syafi'i, diizinkan. Kalau ada, dia panggil jama'atul nisa istiqat atau jama'atul muslimat istiqat, sejumlah wanita yang dipercayai. Pilihlah satu. Cuma masa terdekat, kalau dia single, kita selesaikan dulu. Okey, Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.